sebenarnya tahun tok Denny nang dah macam mau stop. Jadi bah awal tahun tok Alex Yong nya message Denny. Lepas. Hello guys, kami orang kita telah berada di Salike. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita bersama saya Azwa Shah dan juga ya Allah. Ya bukan kereta. Oh, kereta. Bukan. Ya. Ada kau nak masuk kah? Tenggilan. Okey guys, kita tak bersama dengan Adi Melarik dalam Borak Teh Sipeng. Yes, dan untuk segmen kali ini kita nak bersama dengan tetamu kita dalam segmen Apa tu? Kali tok nak. Nya special sikit. Ya. That's why nya macam kena sampuk. Macam ni kena sampuk kegi, lagi. kena kegi. Ya dia kegi tapi ni si masuk. Yes. Jadi ada sedikit kaitannya dengan apa yang kita nak kongsikan hari itu. Apa yang tetamu kita nak share pengalamannya sebab ada kaitan dengan perlumbaan kereta. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita untuk segmen kali ini, Muhammad Hamdani Hamid. Halo. Hai Dani. Hai. Apa khabar? Khabar baik. Dengar cerita Denny tu pergi muda sebenarnya. Dia budak. Kau apa? jangan nak mengatal lah. Okey dah. Saya behave hari tu. Yes. Okey, so Denny, boleh kenalkan diri dulu. Silakan. Hai, nama kami Muhammad Hamdani. Kami berumur 18 tahun. Kami berasal dari Kuching, Sarawak dan kami pelumba Toyota Gazoo Racing Malaysia. Wow. Peringkat Malaysia. Yes. Bukan biasa-biasa. So Denny, before talk kita bergelar sebagai pelumba simulator sebelum beralih ke level peringkat lebih profesional. Yep. Okey, dan nak nanya kita apa beza antara simulator dan beza dengan profesional? Simulator tu ni saya dah macam gegar-gegar. Oh. Lepas ya simulator tu ni nang stay dekat satu tempat je lah. Saya dah rasa haus, saya dapat rasa apa-apa lah. Yang real life pun, once kita dah ada dalam kereta, kita pun kelajuan memang laju lah. Memang cepat dahaga lah sebab dapat rasa minyaknya berbau. Oh. So sebab minyak ya berbau ya, nang pola kita pun Nyawa si nyaman. yep. So macam I see. first time nang cepat dahaga lah. Lepas ya after kali keempat kelima dah macam okey dah biasa dah tu. I see. Okey, tadi juga Denny ada padah kini umur 18. Tapi mau tahu tak sejak bila nya join perlumbaan tu? Mula dari tahun tu sebenarnya tahun tu Denny nang dah macam mau stop. Jadi bah awal tahun tu Alex Yong nya message Denny. Nya tanya kena Denny main simulator lagi. Ya Denny dah stop dah, Denny mau stop. Ya ni macam si puas hati lah. So Faham. nya padangan Denny mau Denny main real life racing pun tanpa apa-apa cost lah. Kira di sponsor lah. So nya padanya suggestkan nama Denny dekat Toyota. Okey, kita mula dengan simulator pada usia 16 tahun. 16 tahun. Masa sekolah lagi ya? Masa sekolah. Adakah dapat hadiah daripada mak bapak kah? Lalu dapat barang nak pakai gaming ke? Sik lah. Kami nang sebenarnya kami mau main motosikal. Tapi family kami nang suruh lah. So kami pada okeylah kami mau main macam go-kart macam ya. Ya tidak belikan Denny go-kart dengan simulator lah. Ada Asia lah Denny start simulator dengan go-kart. Oh, okey. Nak nanya Dani juga lah. Bila kita berada di dalam kereta, dalam trek, dah nak standby, dah nak ready dah. Ready nak berlepas tu dalam fikiran dia ni buat pertama kalinya berada di dalam kereta. Sebelum tu simulator aja. Tapi akhirnya aku dah berada di dalam kereta. Real. For real. Apa yang bermain dalam fikiran dia ni masa ya? Time ya nang nervous lah sebab dekat simulator Denny cuma pakai apa helmet. Pedal lainnya. pedal shift dekat steering ya ada macam shifter. Ya. Tak pakai gear. So Denny macam nervous lah. So Denny macam okey jangan hancurkan gearbox.
untuk first day sebab the next day ada testing gig. So apa yang Denny buat is just smoothkan diri Denny dekat pertukaran gear lah. Okey, nak nanya dengan Denny Kediri, apabila kita sebagai seorang pelumba profesional, apa yang patut dijaga? Macam kita nak jaga Ataupun gearbox, standby. si boleh nak rusak. Apa yang perlu check? First day ya cuma target mau smoothkan gearbox changing ya. Sebab bahagian racing line semua ya dah tahu dah lah sebab dari simulator dah tahu. So mainly kita cuma kena percaya dengan kereta. Bila mau brake semua ya dekat track tu sebab kereta dalam simulator lain daripada yang real life. So mainly first day tu Denny cuma kena fokus dengan tukaran gear dengan braking point je. Bila berlomba berapa laps bah? Sebab kami tu nak gila, ngikut gila perlombaan Betul. kereta dalam lita tu. Jadi berapa laps yang diperlukan? 20 lap. 20 laps, ngambil masa dalam 30 ke 40 minit. Dan untuk racing yang pertama daripada Denny Dim pun berapa masa yang dicatat? 1 minit 46 silap Untuk satu lap? untuk 1 lap. Laju ya. 1 minit saja. And then kita tahu dalam perlumbaan tu banyak. Yang ada sport, ada apa lagi? Turbo, and macam-macam drag, and apa lagi? Drift semua nak. Yep. If Denny, apa juga yang Denny join and Denny pola? Sekarang tu Denny tengah belajar main drift lah dekat simulator. So far macam okey je lah. Tapi mostly Denny kena fokus dengan racing, benda racing lah, bukan drag lah. Drag straight je. Ya. Sebab drift tu boleh tolong time racing juga lah. Sebab macam hari ya time Denny dapat nombor 1, time hujannya Denny banyak ke drifting. So orang lain semua macam si drift lah, macam straight je, macam tapi Denny dengan rookie lain semua Denny seorang je yang Lah. drift. Pernah sih sebelum tu, sebelum kita mulakan di dalam lita, kita training di jalan yang biasa. Si pernah. Bagus, inilah jawapan yang saya harapkan. Sebab lumba di atas jalan raya itu berbahaya dan si patut dilakukan. Kalau nak lumba lita, ya lumba halal. Betul. Jadi lumba halal lah. Okey, Betul lah. macam Denny, kita tu ada nerima apa-apa nasihat daripada pelumba-pelumba yang lain dah mula mengenali pelumba-pelumba yang dah pun mencipta nama dalam bidang tu, dah pun kenalan dengan sidakah? Ya, ada lah dengan rookie lain. Sebab kami selalu nanggas seorang rookie tu dia pun start memang laju lah. So kami minta lah. Ya silapnya juga lah, beritahu apa patut dibuat. Si silap pada betul. Kita si silap nanya, tapi nya silap madah kita. Betul. Ya, jadikan sebagai tips kita lah. Betul. Apa yang inspire kita untuk teruskan bidang sport perlumbaan tu? Ya, adakah keluarga kita madah? Mak waktu laju kita ni. Sampai tu. Si keluarga kami sebelum kami race tidak pada mbak kereta slow selamat sikit ya kami aduh. Dia tahu keluarga kita pernah madah before start race nak. Biar lambat asal Aduh. Okey. Macam Denny Kediri, maybe kita ada pesanan untuk yang tengah menonton Genetok. Sila pastikan, sila kongsikan. Betul. Janganlah berlumba secara haram sebab ianya mampu untuk membahayakan nyawa sendiri dan juga nyawa orang lain. Dan maybe ada tambahan daripada Denny, silakan Denny. Lumba haram tu nya proof dekat lumba lain yang nya tu terror. Sebab
lumba aram tu nya macam ada banyak obstacle kat depan lah. Mun mak tunjuk diri power, tunjuklah dekat Lita sebab Lita tu nang saya dah apa-apa dekat depan belakang cuma antara diri kita dengan racer lain lah. So mun lumba aram tu nya macam menyusahkan orang lain lah, to be honest. Keselamatan juga. Keselamatan juga. Cek lesen. Oh, lesen. Nampak tak? Oh, dekat. Abang cakap Kita masih P. Jangan. Masih P. Mungkin tak masih P. Kereta dalam Lita ada stiker P juga kah? Si. Jangan ada stiker P. Banyak aja. Okey, sebenarnya perlumbaan kereta tu ni sebenarnya boleh dianjurkan lah untuk orang luar join juga, untuk belia juga yang minat dalam perlumbaan kereta ataupun motor sebenarnya. Terus Sebab actually bukan mudah apabila kita berada di dalam sebuah kereta dalam kapasiti keadaan kelajuan yang tinggi, banyak tekanan yang dapat dirasa apabila tengah berlomba nak. Yep. So bila merasa tekanannya, adakah kita merasa pressure? macam ni kita motivate diri kita untuk macam I need to be strong, macam I need to win this, macam ni. First race sampai second race ya Denny nang dah macam okey Denny perlu menang tu. First race, second race ya Denny cuma macam mau nangga kelajuan Denny dengan kelajuan racer lain lah. Sebab first race Denny pun starting Denny hancur. Starting Denny bila imagine bila Denny start, orang lain semua dah start, dah gerak, Denny seorang je stuck dekat grid. Permulaannya, Yep. startnya. Selama 10 saat baru dapat go valid. Tapi nasib juga lah Denny dapat kejar valid, dapat nombor 3 lah dalam kategori rookie dia ni. Okey. Dalam setiap perlumbaan, bila berada di dalam Lita perlumbaan, pastinya ada rule yang perlu dipatuhi semasa berlumba. Nyatakan rule tersebut. Rule-nya ada yang macam contohlah dekat exit pit lane yang macam ada line putih-putih macam tu. Okey. Mun sikit tayar kena ataupun sikit je kena, kita kena bayar dalam RM500 lah. Lepas ya Lebih mahal daripada kena saman lain kuning. Double line. lepas ya ada sikit corner tu turn 4, mun kita terkeluar dari corner ya selama 4 kali dalam satu race pun kena bayar RM500. Wui, Ada denda-denda juga dalam lebih Lita. mahal daripada Ada. melanggar lampu merah. Yo, Lagi. lepas ya yang paling baru tu mun kita kena line putih dekat last corner ke silap sama juga lah 4 kali pun kena bayar RM500 juga. Yang lain mestilah respect driver lain lah. Tapi ya ajak lah kira. Tak cara nak memotong pun Ada lah perlu cara, ada etikanya kan? jangan langgar-langgar lah. Mun terlanggar boleh lah, secara sengaja lah. Macam Denny hari ya time race yang paling baru tu yang dapat nombor 1 ya. Denny ada terlanggar lah. Terus terang saya ada ni. Terlanggar lah. Terlanggar, terus terang. Ya paling sedih pun yang Denny langgar ya, ni nang baik dengan Denny lah. Ni nang setiap kali habis race ni hantar dia balik ke hotel semua ya. Pasal lekat langgar ya, saya lagi hantar balik. Oh ada masih. Sebabnya sebelum Denny terlanggar ya, ni ada terlanggar Denny juga. Jadi kita orang langgar. Tapi bezanya first time-nya langgar ya, Denny dapat save valid. Tapi time Denny langgar ya, ni nang dah tayarnya dah puncture dah. I see. Terror juga kita terlanggar orang sampai tayar. Yalah. Ya kami heran. Luck kami nang tinggi recent race ya. Okey, kami si Daud lah sama ada tok soalan bagus ataupun soalan sepumas. Macam kita yang dah pun memulakan karier kita sebagai pelumba profesional dengan Toyota Gazoo, dengan kereta Ya. adakah kita boleh berpindah ke arah kereta juga, tetapi maybe macam F1 ke ataupun kereta apa orang gelanok sikit tengok. Kereta apa? Nak kereta mainan tu. Lain dah ya. Apa nama itu? Saya lupa lah apa namanya. Ya nang boleh, cuma perlu beri result yang bagus lah time dekat kategori kami sekarang tu. So
Tapi macam Formula 1 yang nang impossible lah. Mun kategori macam kami tu macam kereta TCR, GT3 pun kereta nang boleh lah. Tapi kami kini aim kami mun ada rezeki at least Formula 4 ya nang once sampai Formula 4 ya nang dah happy lah. So ada seorang rookie tu dia pun experience-nya dia pernah lomba dekat Formula 4 Euro Karting Championship. Yalah. Yang lain semua simulator, go-kart. Dan ni untuk macam kita takkan join perlumbaan. Okey. Family kita, apa pandangan family kita dengan keselamatan kita? Macam ni. Family kami dengan keselamatan kami tidak sih. Okey. Macam tidak macam okey lah sebab dalam kereta dah ada roll cage, kami pakai helmet, pasti ada hands untuk support leher kami. Suit pun fireproof. Kasut fireproof, baju dalam fireproof. So balaclava pun fireproof. So tidak macam okey lah, selamat, dah cukup selamat dah lah. Maksudnya as long as ada safety yang dipakai oleh Danny, nyorang apa ni? Nyorang macam kira macam how to say? Macam tidak nak yalah proof kita betul. join untuk perlumbaan tu. Yalah macam baju yang di badan nak ada soundproof, ada Fireproof. Bukan soundproof. Baju saya pun ada proof juga. Proof hari panas. Dah ada basah dah pakai kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Terima Dani kasih, Dani. kerana udah pun sudi bersama dengan kami orang. Alright. And share kongsi pengalaman kita dengan kami orang. Jadi rasanya sampai situ aja. Okey. Ini kata-kata terakhir kita. Silakan. Macam Seidah je. Jangan lumba haram je lah. Ya. je lah. Yang benar. Jangan lumba haram. Jangan rempit, jangan lumba haram. Rempit dengan lumba haram. Sama. Sama. Boleh. On. Boleh. Betul. Okey. So kita tutup untuk segmen tu. Betul. Kita jumpa di segmen yang Yang seterusnya. seterusnya. Sementara saya nak bawa Dani pergi berlumba dengan kereta kuning saya. Ish. Berani pergi. Oi. Jom. Sabar. Beranilah. Oi. Jomlah. Ya Allah, kacak Bang Datuk. Dan, jom selfie Dan. Dan selfie. Senyum Dan, senyum. Nampak juga kau aku tak? Nampak. Nak keluar ke? Sorry. Lupa. Dah jauh ke macam Dan. Lupa. Hello guys, kami orang kita telah berada di Sarike. Mudah orang tahu, Sarike tu adalah bandar nanas. Betul. Famous dengan nanas. Jadi, Aku dah lapar dah Dan. mun macam ni, Aku lapar. Wawa aku makan. pergi makan, lidah aku dah rasa-rasa nak makan nanas. Aku craving kah? Aku craving. Kau pergi makan nanas, aku nak makan something else. Okey, aku dah dengan peniaga di Okay sini. lah, bye. Apa ya? Kini itu kita bersama dengan salah seorang usahawan. Nama kita Kak? Puan Nuridah binti Abdullah Cik. Dan kita kedai tu dah beroperasi sejak bila? Selama 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Baru-baru je lah. Baru-baru je. Dan di kedai tu ada menjual produk? Produk kampung, produk IKS dan kraft tangan Sarawak. Dan saya dikabarkan akak tu pandai berpantun. Pandai. Macam ni pantun kita. Pantunnya berbunyi macam tu lah. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba menumpang lalu. Datanglah ke Serike, singgahlah sekejap. Raun-raun di Bazar Mara dulu. Dan saya beli buah cempedak di luar pagar. Kalau salah tolong jolokkan. Kita orang udah dengar-dengarkan. Jangan lupa datang situ belikan. Jemputlah datang ke Bazar Mara kami Serito. Macam-macam produk yang kami ada, produk-produk kampung, gula apong, garam apong, belacan, kuih-kuih kering pun ada biskut-biskut pun ada kami jual. Okey, terima kasih Kak. Sama-sama.
si Tok Chun untuk gambar family. Okey, kini tu Adin berada dekat kedai fotografi dan kita nak bersama dengan pemilik kedai iaitu Nama kami Sukaimi bin Sazali. Aha. Boleh nunggah biasa lokal itu nunggah kami Amy lah. Amy. Berapa lama dah kedai Tok beroperasi? Jadi tu operasi baru lebih kurang 2 bulan lah. Lebih kurang 2 bulan. Tapi untuk job kami tu sebenarnya dah operasi 7 tahun sebenarnya. 7 tahun? Tapi di kedai lama lah. Di kedai satu kedai lagi. Oh. Tu yang kedai kedua kami di situ. Kami kira 2 bulan dekat situ lah. Ya. Jadi kita berada di situ lepas mendapat bantuan daripada Betul. Pihak bersama telah merujuk kami orang untuk mendapat bantuan lah. Utamanya beri penyewaan kedai lah. Macam ya. Dan yang keduanya ada memberi bantuan dari segi pembiayaan pribadi. Okey. Pihak pribadi untuk yang macam untuk maral. Untuk penyewa-penyewa marah. Dan servis yang ada ditawarkan di kedai fotografi kita. Okey, untuk fotografi tu sinonim kita tahu kedai fotografi tu lebih kepada fotografi lah. Okey, ini lebih kepada gambar-gambar pasport yang ada frame, latar photoshoot dekat situ ada contoh photoshoot yang kini tu kita boleh langgar dekat situ lah. Hasilnya dekat situ. Ya, hasilnya salah satu hasilnya lah. So dekat situ selain fotografi tu kami mula satu konsep gambar. Contoh customer ada gambar lah, kita mula konsep jadi satu mark printing. Contoh macam mark printing kita ada hasil gambar juga. Kita jadikan satu benda yang jarang kita bawa mula. Biasa kita langgar orang mula kan gambar-gambar je. So kami kini tu ada mula satu lagi macam tu yang macam announcement baby lah. Dia boleh gambar macam tu. Kita boleh langgar macam tu lah. Dia salah satu konsep fotografi juga lah. Setakat tu kami memang lebih kepada fotografi, mark printing dan printing laser dekat situ lah. Okey. Jadi ambil beri tak peluang untuk promote servis kita kepada yang tengah menonton. Okey, kepada menonton di TVS. Okey, kami Sukaimi bin Sazali, asal memang Sarike. So kami dalam mencuburi bidang tu selama 7 tahun dah. Sebelum tu kami bekerja di sektor perbankan lah. Kami bekerja di Bank Rakyat Cawangan Sarike. Kini tu kami dah 2 tahun beroperasi penuh lah. Sebelum tu kami memang part time dulu, sebelum tu part time. So kini tu kami dah lebih fokus pada kira full time lah untuk di bidang fotografi tu. Bidang fotografi tu bukan sekadar ambil gambar. So kami lebih kepada printing gambar, more kepada printing gambar sebenarnya. So produk-produk tu kita orang boleh datang ke Serike. Ada 2 cawangan kami di Serike. Yang pertama di Jalan Haji Karim yang berdekatan dengan depan Agro Bank. Yang kedua di Bazar Mara Serike di kedai fotografi T5. Yang mula gambar pasport seperti mana kita orang dekat banner saya. Kami adalah mula gambar pasport tu RM12 6 pieces. 6 pieces kami sedekah kepada pelanggan kami selama 7 tahun dah tanpa henti. Ialah satu kelebihan kami dekat situ lah. Seperti mana yang kita tahu, gambar pasport tu memang harganya memang sesuatu yang kelainan sikit lah. Dekat situ kami ada satu kelainan sejak 7 tahun tanpa henti. Harganya tetap maintain RM12 6 pieces. Kami sedekah 6 pieces kepada pelanggan, ke semua pelanggan. Untuk satu gambar kelebihan. pasport. Ia kelebihan di situ lah. Gambar pasport 6 keping RM12, free 6 keping lagi. Mau gambar terkejut? Gambar terkejut. Biasa gambar terkejut lebih kepada WhatsApp. Kadang customer kami tu yang mengejutkan silatnya suka gambar-gambar selfie, silat muka filter sendiri. Kini tu kan macam-macam apps pakai nak. So dekat saya kami satu benda yang kelainan kami langgar lah. Biar itu dah pandai semua sebenarnya. Okey. Thank you so much. Okey, sama-sama. Alright, kita nak kasih serbu kedai yang lain lagi. Jom. And now, Adin berada dekat kedai percetakan. Kita nak bersama dengan Encik Zainul. Okey, so servis yang ada ditawarkan di kedai kita. Okey, nama kami Muhammad Zainul, berumur 23 tahun. Kami mula servis percetakan di mana kami mengutamakan banner, servis cetak banner, stiker dan lain-lain lah. Yang berkenaan dengan percetakan, apa-apa aja, macam baju sublimation ke apa, memang semua boleh pola. Jadi tempoh masa untuk stiker berapa lama? Biasanya stiker 20 minit ni. Silah, memang ikut queue order je lah. Macam queue order banyak, memang ambil masa sehari 2 hari macam lah. Untuk printing baju? Printing baju memang ambil masa dalam 20 hari ataupun 14 hari bekerja. Baju disediakan oleh pihak kita ataupun memang pembeli? Kami orang sediakan. Orang sediakan. Ada apa orang kata jenis-jenis kain yang perlu dipilih oleh customer sendiri ataupun kita nak sediakan sikit package saja? Memang ada disediakan lah listnya. Biasanya
lebih utama kepada jersey pun lah. Oh, jersey ball, futsal. Macam jersey sublimation quality. Memang quality lah. Oh, okey. Berapa lama dah kita buka kedai tu? Sejak bilanya beroperasi? Kedai tu dah beroperasi baru dalam hampir 3 bulan macam lah. So kami dalam bidang percetakan tu dah hampir 2 tahun juga. Cuma umur 23. Cuma sebelum tu kami mula di rumah lah. Memang servis dari rumah je. Umur 23. Lekat ini start umur 21. Masa PKP kah? Masa PKP. Belajar ke diri kah apa tu? Kami belajar himpun je. Belajar himpun? Buka YouTube? Buka YouTube. Dan akhirnya menjadi satu kualiti yang dapat diberikan kepada customer, kepada pelanggan. Okey, selamat maju jaya dalam perniagaan yang ada di Ceburi ya. Okey. Menuntung boleh lupa bank in dekat akaun nombor ya belakang onding kan. Dan saya bukan Ryan Bakery. Hai. Saya bersama dengan peniaga kita, usahawan kita yang seterusnya, di mana saya berada di kedai gunting rambut, dan saya sangka saya bawa masuk dalam dah jadi kedai Datuk. Apa yang terjadi? Dan kita nak bersama dengan usahawan kita. Hai, boleh kita perkenalkan diri? Nama kami Muftahul Ihsan. Kami owner AE Barbershop tu, kedai gunting. Berapa lama dah kita dalam bidang gunting rambut? Dalam 10 tahun dah. Okey, kami nak uji kehebatan ilmu gunting rambut Ahoy. Kita pandai molah style apa juga? Berikan kami 5 jenis style rambut lelaki. Kami style rambut Skinhead? Skinhead yang senang lah. Senang. Okey. French crop. Taper fade. Okey. High fade. Okey. Low fade. Dengan mohawk. Free fade. Boleh lupa. Okey. Berapa lama dah kita buka kedai di situ? Kedai di situ dalam 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Selepas mendapat bantuan daripada Mara? Before tu di sini? Before tu kami ada sikit kedai dekat King Inn Hotel. Tapi akhirnya kita buka di situ lah sebab kira cawangan kedua. Cawangan yang kedua. Kedai yang lama masih on. Okey, dan nak tanya dengan kita, adakah pelanggan yang datang di cawangan yang baru tu macam jumlah pelanggannya datang yang ramai ke? Dengan jumlah yang ramai lah. Dalam lebih daripada 20-30 orang. Okey. Cerita balik pasal servis dek. Ada sih kedai tu menyediakan servis melurus rambut lelaki? Masa tu belum ada. Mungkin dalam masa 2-3 minggu kami akan mula lah untuk cuci rambut juga. Untuk kira pantun tu. Nak dapat bantuan yang seterusnya tu. Okey. Macam kita tadi pun maybe ada nasihat untuk usahawan yang pandai untuk ngunting rambut orang tapi nya saya ada tempat untuk dijadikan macam kita dah ada lokasi gunting rambut. Yang lain ada yang mula di rumah dan sebagainya. Apa yang patut Sida lakukan? Setidaknya perlu kata orang ada kemahirannya pola pergi ke carilah tempat yang kata orang sesuai lah. Di rumah memang sebenarnya tapi mau nak improvekan lagi pola kedai lah. Yang kata orang untuk meningkatkan lagi pendapatan lah. Cari kedai ke apa sewa. Jangan takut. Sebab gunting tu nya boleh kata orang pendapatan yang nang semua orang yang kata orang dapat menampung lah keluarga juga. Sebab kami dah lama dah dalam bidang tu. Okey. Jadi yang nak buka kedai tapi mesti ada dana, boleh dapatkan nasihat daripada pihak Mara berkenaan dengan bantuan yang ada ditawarkan. Okey, thank you Ahoy. Okey, sama-sama. Jumpa lagi.